Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah maklum bagi orang yang mukallaf bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu wujud dengan yang qadim, azali, abadi. Dan telah maklum bagi orang yang mukallaf bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Allah Subhanahu wa taala itu dia tu dikatakan wujud. Allah Taala tu ada, sabit, sungguh. Lagi pula yang qadim. Apa yang qadim? Yang sedia. Yang sedia. Azali, lagi pula kala tu sana itu. Yang sedia, azali, lagi pula kala. Abadiyun, yang selama-lama ia. Makna ada Allah Taala yang sedia, yang kala, selama-lama ia. Tu ada Allah. Sebab tu tak serupa di antara ada Allah dengan ada makhluk. Ada makhluk orang panggil berhubung dia tu oleh Adamul Lahik, mendului akan dia oleh Adam yang bahasa tak ada. Dek. Makna kata menduluikan dia oleh tak ada dulu. Lepas pada tu ia menerima akan tanda-tanda yang baru. Ada sungguh. Tapi dia tu menghubungi oleh tak ada dulu. Lepas pada tu menerimakan dia daripada tanda-tanda baru. Mana tanda baru? Daripada mengambil tepat. Mengambil tepat tu. Makna kata dia pasti kena mengambil tepat. Ia sekadar teluh diri dia. Dan yang kedua tanda baru, yakni dia kena menerima arak. Mana tadi diri dia tu arak dah. Apa arak? Panjang, panak, tinggi, genah, besar, halus, cahaya, warna-warni, hijau, merah, putih. Itu dia panggil menerima arak. Dan pula salah satu daripada jihad yang ni. Jihad ni atas bawah ataupun daripada kanan kiri depan belakang. Deh. Kemudiannya Allah Subhanahu wa taala hidup dia dan ada Allah bukan macam tu. Ada dia tu sedia dan ada dia tu kala dan abadi. Dah. Dan iaitu ada Allah ni, wujud Allah yang qadim ni. Dah. Telah tersebut dalam bicara tentang ada Allah Subhanahu wa taala. Sekat tu dulu. Wallahu alam. Soal telah ditanya setengah ulama. Tanya setengah ulama, ada orang tanya setengah ulama. Dah. Daripada hukum orang yang berkata. Daripada hukum yang berkata bahwasanya sekalian barang suatu yang telah maujud, yang telah ada lagi sungguh, yang ada di luar pandangan, yang ada di luar otak kita, lain daripada wujud Allah Ta'ala. Lain daripada ada wujud Allah Ta'ala itu wujud majaziyun, yakni orang panggil ada dia tu sebagai ada majazi. Bukan ada senguti ni. Pada telefon tengah ulama ni, ni ada kalah dia kata wujud penyemen ni. Tapi ada Allah, ada ada Allah, ada sungguh, ada pun wujudus syai. Ada sesuatu di luar pandangan kita ni, ya nama katanya ada ke? Ada samutara dan ada yang pesing penyemen. Supaya bayar kita. Ada bayar, orang panggil sebab ia penyia daripada diri kita. Ada sungguh ke tangan kita. Ada pun bayar ni, bukan sungguh ti. Kita nak pergi tak boleh, nak jamuh tak boleh. Setengah ulama yang kata ada tu, orang panggil ada majazi. Namanya nama wujud. Bak tulis belakang lagi saat ni. Halnya hal wujud majazi diiktikadkan jazim. Dia iktikad jazim, iktikad utuh. Iktikad utuh kata ada wujudul asya, yakni ada sesuatu selain pada Allah. Ia kata ada majazi, yakni ada penyemin. Iktikad utuh aku tu ada majazi. Hak ada sungguh Allah, tapi ada selain pada Allah itu majazi. Bahwasanya samunya itu telah menerima, samalah tak kira lah, samunya wujud majazi ni, wujud asya selain pada Allah ni, itu ni kalau kemarin kata samu tu orang panggil takmin pada iktikad jazim. Iktikad yang putus dia, yang 100% dia saat ni tu takmin. Nama umum masalah samunya wujudul asya, yakni wujud majazi saat ni tu telah menerima segala tanda, ia terima segala tanda. Tanda-tanda percemi yang baru. Telah menerima segala tanda yang baru. Segala ia terima tanda baru. Mana tanda baru? Tu bayar pada tanda baru. Tanda baru tu mana? Min tumilil bayan. Daripada mengambil tepat. Makna kata dia mengambil tepat. Tu tanda baru tu.
mengambil tempat. Ni sebuah kalam mengambil tempat atas meja. Buku mengambil tempat di atas meja. Kita mengambil tempat di atas kerisi. Nah, sekolah sekadar teluh diri kita, sekadar teluh zat kita, sekadar teluh diri kita dan pula zat kita. Itu tanda bagi baru. Tapi ia pegang kepada kita ni, ia tanda ada majazi ni, ada kalam atas meja, ada majazi. Ya iktikad putus kata ada ni penyemi, tapi ada sungguh ialah Allah Subhanahu wa taala. Ada ni penyemi daripada ada Allah. Sebab tu setengah daripada ulama tafsir kata ada semua makhluk ni dikatakan zillullah. Tu tinggi sikit tu, kecek pe tu. Dia kata bayang itu sebab tu dalam kitab Al-Ashraf, ulama tasawuf ibaratnya ada kita ni wujudul makhluqat, ada semua makhluk ni zillullah, ialah bayangi Allah Taala. Supaya kita ni tangan kita. Kamu dia ada tangan, tangan tu nampak bayar tu sebab apa boleh nampak bayar tangan? Sebab ada tangan. Nampak tubuh kita, nampak bayar tubuh kita sebab ada tubuh kita. Maka ada makhluk ni sebab apa? Sebab ada Allah, wujud Allah, sebab tu ada makhluk. Makhluk ini sebagai bayangi Allah. Sebab tu setengah ulama ya iktikad yang putus, kalau dia tanya tu, ya iktikad putus kata ada ni ada majazi, ada ni penyemih. Kamu dia penyemih daripada ada Allah. Kalau iktikad lagu ni betul-betul putus-putus 100%, tapi ia ada tanda baru dah. Mengambil tepat pun ia ambil, lagi pula menerima arak pun ia terima, dan menerima salah satu pada pihak ni. Hati tak ada tolak, tapi ia pergi kata wujud tu wujud majazi. Maka iktikad lagu ni lagu na weh. Dia tu betul ke tak betul, satu siapa jatuh jadi kufur ke gana? Jawab tak jadi kufur. Tapi cuma menunjuk tangga bid'ah weh. Tangga bid'ah. Tak jadi kufur, tak jadi fasik, cumanya bid'atun. Tengok molek. Dan barang sebagai dan menerima pula. Apa menerima pula? Yakni menerima oleh wujudul asya' akan masalah tanda-tanda yang baru daripada mengambil tepat, daripada menerima arak, daripada menerima jihad ni tanda taklif memberati Allah daripada hukum syarak. Tanda dia kata ya tu baru wujudul asya', wujud penyemih. Apa kita? Dia panggil benar ni? Wujudul asya' kita ni. Ada yang bahasa majazi. Tapi kita tu boleh tanda kata kita tu wujud yang baru dan wujud yang majazi. Kita tu menerima benda-benda yang ditaklifkan oleh Allah daripada hukum syarak. Kena semaya. Dia kena semaya. Siapa waktu kena semaya. Siapa waktu kena mengaji. Siapa waktu saat ni tu kena puasa. Ni orang panggil tanda-tanda baru belakang ni. Jawab Syekh rahmatullahi alaih. Jangan tak jenera weh. Jawab Syekh rahmatullahi alaih. Jadi Syekh Ibrahim Al-Laqani kata, maka iaitu orang yang mengata wujudul asya' ialah wujud majazi, lagi pula iktikad jazim lagu tu lah. Gitu. Maka iaitu yang beriktikad ada wujudul asya', wujud majazi sebagai iktikad yang jazim itu mukminun, dia tu orang berimeh. Dia tu orang berimeh, tapi berimeh ya ni tetapi bid'atun, bid'ah yakni reka-reka. Sebab apa reka-reka? Dengan katanya kata seorang itu. Sebab dia kata tu, kata wujudul asya', wujud majazi, walaupun di wujud asya' tu menerimakan tanda-tanda baru daripada mengambil tepat, daripada menerima arak, daripada menerima jihad yang ni, dia kata baik tu sebab bid'ah tu, sebab salafus salih daripada Nabi SAW, dia tak kata macam tu. Suponing masalah orang muqallid orang muqallid, taklid. Yang muqallid kan dia turut buta tuling. Dia mau tanya dia Tuhan ada tak? Ada. Lepas tu mana dalil Tuhan ada? Ku tahu ya tak boleh. Aku dengar Tok Guru kata Tuhan ada. Dia pergi ke datu. Dia mau tahu Tuhan ada? Ada. Sungguh tak? Sungguh. Pas mana dalil Tuhan ada? Kawan oyak tak pandai, tapi kawan duk dengar Tok Guru duk ngajar kata Tuhan ada. Kawan putus kata Tuhan ada. Demo kata Tuhan tak ada pun kawan tahu Tuhan ada. Walaupun Tok Guru kawan tu kembali rujuk atau Tuhan tak ada, kawan tahu Tuhan ada. Tapi dalil nak oyak tak boleh. Dia pegang sekadar tu. Dia tak si bahah dalil, dia tak si menutup di dalil, dia tak si mengaji hadalil. Orang ni ulama kata huwa mu'minun. Dia tu mukmin walakinnahu asin, tetapi dia deraka tu ni. Dia beriman tapi dia bid'ah, mubtadi'.
sebab rekor-rekor pada perkataan dia. Maka inilah, ini mana? Ini perkataan yang tersebut daripada mukmin tetapi bid'ah ni. Maka ini tak malah yang tersebut daripada perkataannya mukminun tetapi bid'ah ni. Dengan kata dia hasil kata Syekh Abdus Syakur. Baca malah Abdus Syakur, bukan Abdus Syukur tu. Abdus Syakur nama tu. Hamba bagi sangat-sangat orang dah Tuhan yang banyak bersyukur. As-Salami di dalam setengah mukhtasarnya mustasar bagi Syekh Abdus Syakur. Nah, tu dia. Wallahu alam sekat tu. Dan wajib i'tikad pula. Tengok weh budak-budak ni laki tu. Sanusi. Dan wajib i'tikadkan bahwasanya Jauhar Firid. Hak Tuhan nah, hak mata kata nah dulu. Mata kata wujudu syai'in ainuhu wal jauharu al-fardu hadis indana la yunkaru. Itu bahasa itu tu. Itu bahasa itu tu. Dan wajib i'tikad, yakni wajib kita berpegang dan kita tanillah hati, kita pocoklah hati kita bahwasanya Jauharun Firdun. Bacalah Jauharun Firdun. Jauhar Firid. Apa Jauhar Firid? Yakni satu jising, satu jiring yang sangat-sangat halus. Halus ya setara mana? Tak leh belah bagi, tak leh kerak gitu. Jauhar Firid ni supaya kita tahu butir pasir, butir debu, hak kita nampak waktu matahari nak nampak berdebu tu, ataupun kita gelebahkan berang mata debu lu tu. Dia panggil Jauharun Firdun, satu jiring yang sangat-sangat halus. Nak panggil jising tak ada sebab ada orang panggil umur khusus mutlak. Setiap jising dikatakan jiring, tapi bukan setiap-tiap jiring tak nama jising laka. Jauhar Firid di dalam ulama usul ataupun ulama mutakallim, ia tak panggil jising sebab ia sangat-sangat halus, ia tak panggil jising. Sebut kata jising nak petaka ni. Ni petaka nampak betul ni. Ni ulama mutakallim, ulama usul tak ni jising ni. Benda petaka, benda betul, tak payah kita boleh tengok, boleh jamu, boleh belah bagi, boleh kerak, dia panggil jising. Tapi kalau benda halus sangat supaya butir debu hak kita gelebahkan, kita berah, maka debu nampak le. Hak tu ia tak panggil jising di dalam ilmu ulama mutakallim, ulama usuluddin. Tapi hak tu ia panggil apa? Jirmun. Sebab tu tiap jising dinamakan jiring, tapi tiap-tiap jiring tak panggilkan jising semua. Tengok. Yang kata Jauhar Firid ni, Farid. Dia katanya wajib i'tikad masa Jauharun Firdun, yakni suatu jiring yang sangat-sangat halus, tak leh kita nak belah, tak leh kita nak bagi. Tengok putih halus tu, pasir halus, boleh tak kita nak belah? Tak leh. Kita nak fardu takdir boleh belah tak? Tak leh. Nak kerak boleh tak? Sebab kita nak kerak sebab ia panjang. Kita nak belah sebab ia tebal. Kita nak belah sebab ia lebar tu, luas tu boleh kita belah. Lepas tu kita nak apa? Nak khisik sebab ia tebal sebab ni. Ni. Sebab apa benda ni boleh kita kerak? Sebab ia panjang ni. Madun. Ia panjang. Ia tul ni. Tul ni. Sebab ia panjang, boleh kita fardu takdir nak kerak kerak dua, kerak tiga. Boleh. Sebab ia panjang. Lepas tu kita nak belah dia. Belah kot ni weh. Sebab ia lebar, ia luas. Boleh kita belah. Lepas tu kita nak khisik dia. Sebab ia tebal ni. Tebal. Tebal satu inci. Boleh kita nak khisik. Tapi Jauhar Firid tak boleh nak belah sebab dia tak luas. Tak boleh kita nak khisik sebab dia tak tebal. Tak boleh kita nak kerak sebab dia tak panjang. Dia tak terima daripada apa? Hukum-hukum bagi jiring hak boleh belah bagi. Tengok. Kama dia i'tikadkan bahasa Jauhar Firid itu tentu barunya. Tentu baru. Baru Jauhar Firid. Baru dia. Bukan benda lama. Bukan benda qadim. Bukan benda sedia kala. Ya baru. Walaupun dia halus. Lagi pula tak boleh nak belah bagi. Tak boleh nak kita nak kerak. Tapi dia saat ni tu dikatakan baru. Sebab apa? Sebab dia tu adamul lahiq. Apa adamul lahiq? Makna mendului akan dia oleh tak ada. Makna mari tak ada dia. Bukan mula-mula dunia ni ada. Ya ada dah. Belum pada tu ya ada dah. Tak nak ayat hari mula ada dia bila tak boleh. Bukan. Ya ada tu mari tak ada. Mana tu? Mendului akan dia oleh Adam yang lahiq. Nah. Ini kata Jauhar Firid ni baru ni. Tentu baru ni. Kepada. Yang ni nisbah. Kepada.
mazhab ahli sunnah wal jamaah, dia tu nisbah pada mazhab ahli sunnah wal jamaah, dia ni baru. Hal mazhab ahli sunnah wal jamaah kata dia ni baru ni khilaf, yakni bersalah kepada al-hukama, kepada orang-orang yang sangat bijak, yakni pada ulama hukama, ya orang yang sangat bijak. Dia kata masalah jahat firik ni bukan dia baru deh. Hukama tu menyata hal kada hukama daripada orang falasifah, daripada filosof, daripada fok falsafah. Fok falsafah ni fok kaji dunia, fok nak wilayasat, kaji bombing. Bombing ni kalau misalnya tok tengah bombing, turun gi dalam tu ada gapo, dalam ada biji, dalam ada pok, ada besi, dalam ada air, pasir berapa pasir, ya kaji weh. Pasir ni banyak lapis ni, ada pasir kasar, ada tanah liat, ada tanah ada tanah orang panggil liat, kadang-kadang ada tanah sini tanah hitam tu, ya kaji tu. Lepas tanah hitam tu ya ada pula orang panggil biji. Lepas tu patak tu, kalau orang gali badan, gali cok badan ni, air hak mana hak molek, air hak lepas daripada batu tu. Ya kalau kita gali sini, kalau air ni, kalau nak air mata tak kering, kita kena gali siapa dengan air ni sama tinggi dengan laut tu. Laut hak duk bucu taning tu. Kalau dalam ya turun lek sana batu hapan, ya lepas pada pasir, pasir pertama, pasir kedua, pasir ketiga, lepas dah tu lepas pada batu hapan. Air hak kita gali ni sama tinggi dengan laut hak yang duk di taning tu. Maka air sini tak kering, tak kering dah. Lepas tu air molek. Lepas pada batu hapan tu ya air molek. Ni kaji Lepas tu buat kaji menyok. Kaji gas. Ya kita alat ya tahu atas sini ada menyok ni. Sini ada biji ni. Sini ada gas ni. Sini ada mata ni. Buat kaji Fok filosof, fok falasafah ni, dia duk kaji bombing, dunia, gising, ring ni. Kemudian orang falasifah ni yang mengiktikadkan, ia pegang, ia berimeh. Ia iktikad, ia pegang, ia orang falasifah. Ia pegang apa? Pegang dia tu kata jahat firik ni dengan qadim jauharun firdun. Ia pegang kata jahat firik ni qadim, akhir bawah. Ning pegang ni bagi ulama falasifah. Adapun ulama mazhab ahli sunnah wal jamaah, ia kata bukan qadim, tentu baru. Maka iaitu i'tikad orang falasifah kata jauharun firdun tu qadim. Tu mana tu itu? Maka iaitu i'tikad orang falasifah jauhar firik dengan qadim itu dusta. Dikatakan dusta, bohong, tak benar. Dusta, baca itu. Dusta ini kadzibun ataupun kazab. Sangat-sangat bohong, sangat-sangat batil, sangat-sangat tak betul. Lagi amat sesak. Sesak sangat. Perkataan ulama lagi siapa dia? Falsafah kata masalah jirim tu dikata jahat firik ni, dikatakan qadim itu orang panggil sesat. Lagi pula dusta, bohong, lagi pula amat sesat. Dan kafirun. Tu buat 3 hukum. Pertama bohong, dia kata jahat firik qadim. Yang kedua sangat-sangat sesat hukum dia, i'tikad dia. Dan yang tiga jadi kafir dia. Wal iyazubillah. Kafirna a'udzubillahi min zalika. Asal lagi. Dan jauhar firik itu, maka iaitu jauhar firik. Nak ayat hau jauhar firik ni. Maka iaitu jauharun firdun. Baca molek. Baca jauharun firdun. Mana mufradun. Jauhar firik. Makna apa jauhar firik? Jauhar yang tunggal. Tak boleh nak belah bagi ni. Ni jauhar ni. Ni panggil jauhar kan ni. Tapi ni boleh belah bagi ni. Sebab ia besar. Ia bersusun di berapa zat-zat ni. Ni tengok ni. Berhimpun berapa zat-zat. Sebab tu boleh belah, boleh bagi. Ia besar. Ia berhimpun kertas ni beberapa zat kertas tu. Jadi tokoh jadi besar. Apabila jadi besar tu, boleh kerak, boleh belah, boleh kerak, boleh belah, boleh bagi. Dan sebab ia besar. Tapi jauhar firik ni sangat-sangat kecil ia. Halus ia. Siapa nak belah bagi tak boleh. Tengok. Ia kata jawab ini, maka itu barang suatu yang tiada dapat dibahagi. Tak dapat dibagi apa? Yakni tak dapat dibelah bagi dan kerak gitu. Tak dapat dibagi apa? Yakni tak dapat nak belah, tak dapat nak bagi, tak dapat nak kerak. Begitu.
Dan iaitu jauhar firik ni. Dah. Asal pokok humi bagi sekalian jisim. Nah, dia ni dikatakan asal bagi jisim. Farid bangun diri dah. Asal bagi sekalian jisim. Dia ni lah dikata asal. Sebab butir-sutir. Butir-sutir main kapuh. Supaya tak nampak debu hok besar dia. Lepas tu kapuh. Jadi kopsa. Maka beripung jadi jisim yang besar. Tapi dia panggil jauhar firik. Mana butir halu. Mai beripung siapa beribu, siapa berjuta. Ia jadi zat yang besar. Sebab tu dia panggil jauhar firik. Dikatakan usul asal pokok bagi apa? Iaitu bagi jisim. Perak. Tu pokok jisim. Sebab tu supaya kita kira mari, pokok bagi kita, asal kita ialah ayah dan ibu kita. Nak jadi kita kena ada ayah dan ibu kita. Kalau tak ada ayah dan ibu kita, kata ni tak ada kita. Sebab tu asal bagi masalah bab faraid ialah kena ayah kita, tu dikata asal kita. Maka kita dikatakan fara'. Maka asal bagi jisim ialah jauhar firik. Maka nampak betul, nampak betaka, hak ni fara' daripada jauharun firdun. Tengok, tulis dah. Masalah wujudul asya'. Mari pala daripada wujudu syai'in ainuhu wal jauharu fardun. Wujudu syai'in ainuhu wal jauharu al fardu hadisun wal al fardu hadis la yunkaru. Al fardu hadisun, apa dia katanya? Wujudu syai'in ainuhu wal jauharu al fardu hadis indahu la yunkaru. Dah. Masalah dek caranya jauhar firik dan sesuatu ada. Iaitu ada sesuatu daripada selain daripada Allah. Allah pun ada. Allah dikatakan syekh pada sini. Budak-budak ni semua. Bermula sesuatu. Iaitu suatu barang. Maka ada kala sesuatu barang ni nama dia jauharun firdun. Orang panggil dalam makulat panggil jauhar firik. Di dalam usuluddin yang nama jirmun. Tu faham tak? Dalam maqulatul asyarah yang nama jauhar. Maka jauhar ni ada jauharun firdun, ada jauhar yang besar, ada jauhar yang halus. Kemudian di dalam maqulatul asyarah, benda yang pesih halus yang panggil jauhar, benda yang pesih besar pun yang panggil jauhar. Mari kepada ilmu usuluddin, ilmu tauhid ni, ia panggil jirmun dengan jismun. Tapi mana panggil jirun, mana panggil jisim. Tengok. Ada kalanya syai' ni, sesuatu ni jauharun firdun. Apa jauhar firik? Iaitu suatu jiring dan benda yang sangat-sangat halus. Lagi pula tiada boleh terima bahagi dan belah dan kerak. Sebab ia tiada bersusung dan berjuzuk-juzuk. Dia tak ada berjuzuk. Butir pasir sutir, butir debu sutir. Kita tengok ia tu sutir, nampak nak butir kabuk tu. Halil. Dia bersusung tak? Tak ada bersusung. Dan pula dia tu asal bagi jisim. Tak ada bersusung. Nak belah pun tak boleh. Nak bahagi pun tak boleh. Nak belah tak boleh sebab dia tak lebar, dia tak luas. Nak belah tak boleh sebab dia tak lebar. Nak khisik tak boleh sebab dia tak tebal. Nak kerak tak boleh sebab dia tu, nak orang panggil tak panjang. Sebab dia tak ada bersusung jadi banyak. Tak berjuzuk-juzuk. Seperti butir debu yang kita lihat waktu matahari naik. Butir debu, butir pasir, butir kelarah, butir apa tu. Hak halil tu, orang panggil suatu perkara juga. Makhluk tak dia? Makhluk. Baru tak dia? Baru. Lagi pula dia boleh kerak? Tak boleh kerak. Boleh bagi tak? Tak boleh. Sebab tak boleh bagi sebab dia tu tak lebar. Dan ada kalau syait hak ada di dunia ni, hak kita dok nampak ni, jirmun. Apa jirmun? Iaitu suatu perkara. Ni dobit bagi ulama ni, ulama mutakallimin. Suatu perkara kita boleh belah bahagi sebab tebal. Tebal boleh kita belah. Dan lebar sebab tebal ni boleh kita krisik, dan lebar boleh kita belah apa ni. Ni orang panggil ni tebal. Tengok dah. Ni kok ni orang panggil tebal ni, kok ni tebal ni. Ni tebal. Mana lebar, mana ard. Ard ni orang panggil ni ard ni. Orang panggil luah, belah luah je ni. Luah ni betul ni, lebar je ni boleh kita belah. Lebar je ni orang panggil boleh kita belah. Belah dua, belah tiga. Sebab dia tebal boleh kita krisik, nak krisik. Dan luah ni seperti papai. Dah. Kita kata seperti papai sekeping, seperti kita kata papai A. Papai A ni
Kau luah ya, luahnya ana weh. Luah ya 40 sen. Patu masalah terbayar sekcing. Boleh kita belah, boleh kita kesik. Boleh kita belah bahagi dan boleh kita kerak. Boleh kerak weh sebab panjang. Mana? Seperti kayu panjang. Kayu panjang ni, kayu latar ni. Ni. Kayu rasuk besar, rasuk labu. Dia panjang. Sebab dia panjang, boleh kita kerak. Ni dia panggil jirmun. Bahasa ilmu usuluddin ataupun mutakallimin, ulama mutakallim panggil dia tu jirmun. Ada kalau so lagi jisim. Jisim ni benda tokoh besar apa langit. Terkecak mudah-mudah apa bombing. Supaya bukit sutai. Tu dia panggil jisim, benda besar. Perkara suatu besar lagi pula bertokoh besar lebih daripada jiring. Sebab itu kata ulama mutakallimin, tiap jisim, supaya langit, supaya bombing, supaya bukit dikatakan jiring. Tetapi bukan tiap-tiap jiring. Bukan daripada tiap-tiap jiring tu kita nak kata jising. Bukan setiap-tiap jiring tu boleh kita nak nama kata nak nama kata jiring belaka. Nak panggilkan jising belaka talih ni mana? Kita kata ni. Sebab apa ni? Nak kalik. Dah tiap-tiap kita kata ni. Tiap-tiap jising dikatakan jiring. Tetapi bukan tiap-tiap jiring dikatakan jising. Tiap-tiap jiring tak boleh nak kata jising. Kerana jahat firik tiada dinamakan jising. Sebab sangat-sangat halus. Bermakna di antara jiring dengan jising ada umum khusus mutlak. Jiring ada jirmun wa jismun, orang panggil bainahuma, di antara kedua ni apa dia? Umumun wa khususun mutlaqun. Di dalam ilmu balaghah ataupun ilmu mantik apa panggil umum khusus mutlak. Tiap-tiap jiring dikatakan jising. Tidak tiap-tiap jising dikatakan jiring. Tak bukan kata jiring tu dikatakan tiap-tiap jising kata jiring. Semua panggil jiring. Tapi bukan semua jiring boleh kita panggil kata jising, tak boleh. Sebab supaya jahat firik nak panggil jising tak boleh. Sebab benda halus sangat. Kemudian samaratul khilaf, buah khilaf, pucuk khilaf di antara mazhab ahli sunnah wal jamaah dengan ulama-ulama hukama daripada ahli falasafah, yakni kaji bumi dan langit ni. Katanya bermula jahat firik iaitu tentu baru. Ni hukumnya tu baik daripada mazhab ahli sunnah, katanya jauharun firdun ialah dia kena pada baru, tentu baru. Kerana ia menerima adamul lahik. Kerana jauhar firik ni ia terima adam yang menghubungi. Makna kata belum langit bumi ada. Butir pasir dah tak? Butir debu tak ada. Patut dia baru mari timur. Timur mana? Timur sebab kereta nyodok ni dah duk sodok gerung sodok bukit, ataupun kereta mai kodok kokok bukit geruk maka kabur. Kabur butir le tu. Kereta mai kodok kokek bukit duk sodok bukit, kereta nyodok sodok bukit, kereta mai kodok korek bukit, maka debu tu dah. Dulu ada tak? Dulu tak ada. Patut baru timur. Maka dah gawa ilamat kata ia baru timur, sebab tu dia panggil dia tu jauhar firik. Lagi pula dia tu baru, tentu baru. Butir pasir, butir debu. Belum daripada maiko korek. Ya ada, tak ada. Lepas tu maiko dia korek gu pasir berdebu. Sebab tu dia baru timur. Dah. Dan ilamat kata ia baru. Nimo adamul lahik. Lagi pula mengambil tepat tahu bukit debu tu, mengambil tepat di dalam bilik, mengambil tepat di dalam kereta kita sapu gelebah tu dah. So debu saja weh. Dalam kereta. Dah. Mengambil arak, ada juga nampak sebab sina-sina. Dah. Dan pula jihad yang nak mana? Tak kereta, bawah kereta, di atas bukit, tepi bukit masalah. Dan tetapi dia menerima, dia ada menerima. Sungguh kata nimo arak, menimo gawa, menimo bertepat kanan kiri atas bawah, tetapi tiada menimo ia belah bagi dan kerak, sebab ia sangat-sangat halus. Ini akidah sahihah, akidah yang betul. Dan kata mazhab hukamat daripada orang falasifah, kaji bumi, kaji langit, daripada kita ngaji geografiah, kaji bumi langit weh, bermula jahat firik iaitu hukumnya qadim. Supaya ngatu hukum supaya ngatu kaji gi bumi langit, kaji gi mai benda debu ni ya supaya ngatu qadim sedia kala belum langit ada, ya ada. Tu qadim benda lama dah. Maka akidah mereka itu satu, dusta, bohong. Lagi pula akidah mereka sesak, tak betul, geleweng daripada dasar Quran, daripada dasar hadis, daripada hukum Quran, hukum hadis. Lagi pula kafirun. Tu baik jadi kok kafir weh. Apa dia ni kafir. Sekat tu dekat mana kata wallahu a'lam. Buka ni pula insya-Allah.
Allahu Akbar. Ni sikit dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan beredar segala ahwalnya, ahwal bagi seorang berimeh bagi Allah. Apa makna beredar? Yakni berkeliling dan bermusing ia. Gitu. Dan beredar segala ahwalnya, yakni segala kelakuan-kelakuannya, kelakuan bagi orang yang beriman kepada Allah, yang berakal ni, bagi Allahu Ta'ala. Mana kelakuan dia tu duk musing tetangnya ingat ke Allah, duk musing tetangnya taat pada Allah, duk bermusing tetangnya patuh pada Allah. Atau mana beredar. Idar tu Arab dah tu, tapi dia orang panggil memperlayukan daripada kelimah nana Arab mari pada Melayu. Dan beredar segala ahwalnya, ahwal bagi orang mukmin bagi Allahu Ta'ala. Maka reda orang mukmin, dan mereka ia orang mukmin. Kita semua ni reda, puas hati, dan pula mereka ini marah ia orang mukmin kerana Allah. Nah, kita mereka, kita marah, kita reda, kita puas hati, semua ni kerana Allah. Dan kasih orang mukmin, dan benci ia orang mukmin kerana Allah. Benci, marah, benci, kasih, semua itu kerana Allah. Dan memberi dan menegah ia orang mukmin kerana Allah, lagi kasih akan Allah dan Rasulnya, dan ashabnya, ashab bagi Rasul, ashab bagi Nabi, dan ahli rumahnya, kita kasih pada ahli rumah kita, keluarga kita, dan ulama, orang-orang alim, orang yang pandai, dan salihin, dan orang-orang soleh kita kasih semua pada orang soleh. Dan elok zannya, elok skornya. Jadi duk hari-hari elok skor ke orang. Jangan duk jahat skor tu orang. Oh, dia tu tak jadi, dia tu tak baik, dia tu lah, tu dia lah ni. Tu suka buruk korang sama. Jangan, kita suka baik. Demo tu tak wi baik kita. Boleh hadi dia tu tak sewi lagi. Dia nak will pada ni. Pas kita suka baik. Mana bagi dia tak sewi pada dengan kita dah kan. Elok zannya, yakni elok skornya kita. Dan elok zannya, zan orang berimeh, elok skor dengan muslimin dah, dengan orang-orang Islam. Dah. Dan hendak mengambil ia seorang mukmin akan guru yang kamil. Makna kata dia nak buat guru ni, dia kena ambil guru yang kamil. Hak ni lah tu kata kena mengambil tok guru yang mursyid. Nah, makna kata hak nak buat tok guru ni, kita kena ambil tok guru hak mursyid. Nah, tok guru hak gapo, hak warok. Tok guru saat ni tu yang sempurna akhlaknya, kedudukannya, hidupnya. Mana orang panggil tok guru mursyid lah, tok guru tua-tua. Kita nak ambil waktu guru tu, tok guru hak tua-tua, tok guru hak mursyid boleh tunjuk jalan kita kepada jalan kebajikan, jalan kebaikan, dan dia boleh nasihat pada kita. Guru yang kamil yang menunjukkan dia akan seorang mukmin kepada jalan kemenangan, yakni kepada jalan beruntung dan bertuah. Jalan kemenangan, jalan beruntung dan bertuah, dan menyucikan dia akan seorang mukmin. Dengan sebab tok guru ni boleh menyuci, boleh bersih dia daripada kotor-kotor ariat. Apa kotor-kotor ariat? Daripada cuma-cuma hati kita duk ingat kepada lain daripada Allah. Jadi tok guru ni, tok guru hak warak ni, tok guru hak kamil ni, tok guru hak sempurna ni, tok guru hak mursyid ni, dia boleh tunjuk ajar kita tu, boleh buaikan ukara-ukara yang kotor, ukara-ukara yang cuma dalam hati kita daripada selain daripada Allah. Gitu tulis molek, menyucikan dia kan orang mukmin daripada kotor-kotor, daripada cuma-cuma ariyat, yakni benda yang selain daripada Allah. Temurak dengan ariyat, kalau kita ngaji letak sahara panggil al-ariyat ni apa dia? Yakni benda selain daripada Allah. Kerana tok guru ni boleh menyuci hati kita daripada kotor-kotor ariyat, supaya terangkat baginya, bagi seorang seorang mukmin ni terangkat seorang mukmin dengan wasitahnya, dengan wasitah guru yang kami ni, dengan wasitahnya, wasitah guru yang kami, dengan menengahi tu guru kami ni beberapa dinding asrar. Nah, boleh mengangkat seorang daripada dinding-dinding Rusia. Tok guru ni lah boleh mengangkat, boleh memperhilangkan daripada dinding-dinding Rusia. Tok ni boleh menghilangkan.
Sebab orang kita nak pergi ke Tuhan ni, banyak dinding. Dinding makhluk lagi, dinding anak bining lagi, dinding ujian lagi, dinding saudara mara tepi lagi, orang deki kena. Banyak dia. Tapi tok ni boleh mengakar. Yang ni boleh menghilangkan dinding-dinding asrar di antara kita dengan Allah Ta'ala. Dan memasukkan dia akan seorang mukmin ke dalam buhuril anwar. Dengan sebab tu ni, dia boleh akak seorang boleh hilang daripada dinding-dinding asrar, dan pula dia boleh masukkan seorang mukmin ni ke dalam buhuril anwar, di dalam lauk-lauk bagi cahaya, yakni cahaya yang disupport dengan lauk. Itu orang panggil idafat buhuril anwar, idafat musyabbah bih kepada musyabbah. Salah tanya di dalam buhuril anwar, yakni dalam al-anwar al-musyabbahati bil buhur, gitu, di dalam cahaya-cahaya yang disupport akan dia dengan lauk-lauk teh. Dengan sebab guru ni, dia boleh akak kita daripada dinding. Kita tak tabir ni, tabir akik tabir dah. Tak nampak di sana. Salah ni tabir misal dia ni. Ni tabir ni. Lah ni kita duk bertabir ni, tabir tak nampak tu. Tabir ni, sebuah tabir ni dah. Ni baik. Tabir ni dia tak tabir dah. Tabir ni kita tak lu tabir ni. Tabir tudung kita. Tak nampak tu. Tabir lah dunia. Tabir lah anak kita. Tabir ni orang tina. Tabir ni harta. Tak nampak kata Allah dalik tu. Tapi tok guru mursyid, tok guru yang kami ni, ia akak tabir ni, ia akak hijab ni, ia perhilangkan hijab ni, hingga kita nampakkan Rusia hak yang tinggi, Rusia di antara dia dengan Allah. Nampak Allah, kasih ke Allah, mengenalkan Allah, nampak Tuhan. Dengan sebab tok guru ni dia boleh akakkan tabir hak yang duk tudungkan seorang tu dengan Allah Taala. Lepas tu dengan tok guru ni juga, ia boleh masuk kita tu dalam cahaya-cahaya yang disupport akan dia dengan lauk-lauk teh. Orang panggil idafat buhuril anwar, orang panggil idafat musyabbah bih pada musyabbah. Terhingga ia seorang, hingga ia seorang kepada maq'adis sidqi, hingga ia tu sampai kepada maq'adis sidqi, yakni tempat kedudukan bagi kebenaran. Siapa orang ni, siapa dia boleh duduk pada khisi ni, peritan khisi. Supaya raja duduk tak baik, duduk tak balang dia. Duduk tak khisi kerajaan dia. Raja kan, dia duduk tak khisi mahya. Pakarkan mahkota tajul mulki. Orang panggil ke apa? Orang panggil mahkota kerajaan, mahkota raja. Orang panggil tajul malik. Orang panggil mahkota. Karena dia seorang ni, apabila dia duduk dengan Tok Guru Mursyid ni, Tok Guru tu boleh memperhilangkan dinding-dinding di antara dia tak nampak Allah, boleh nampak Allah. Lepas tu Tok Guru ni masuk dalam cahaya-cahaya yang disupport dengan lauk. Lepas tu dia dapat boleh duduk di atas khisi. Khisi bagi kebenaran dan kesempurnaan. Supaya buat pemuda dan pula bagi seorang mengikah baru, dia panggil pengantin baru. Maka pengantin baru, ia duduk apa? Ia ada meja ngaya, ada tempat mengenai. Pas meja dua tis apa, ia boleh duduk hakikatnya. Ada pun kawegu mari nak duduk star boleh, tapi meja ngaya sebenarnya gitu tu, meja ngaya siapa? Meja ngaya bagi pengantin baru, hak boleh duduk situ. Kan ada seorang ni pun, apabila Tok Guru ni dapat menghilangkan hijab-hijab asrar di antara dia dengan Allah, dia dapat boleh duduk takhisi kebenaran wal kamal, dan skisi kesempurnaan pada hadrah sebenar-benar, pada di hadapan kita, pada hadrah yakni pada hadapan sebenar-benar ma'rifata malikil mulki zil jalal. Ia dapat kena bagi raja, bagi segala raja. Tapi ma'rifata malikil mulki, raja bagi raja. Ataupun baca ini malikal maliki, raja bagi raja. Raja bagi raja mana? Zil jalal, yang mempunyai keagungan dan kebenaran. Sekat tu kamar dikata wallahu alam. Buka ni pula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka ni pula dah. Berapa orang lagi tak ada hadis ha, tipu rakit tangan. Tak ada azkar. Azkar tak ada pergi lagi. Ada belakang adik baru dah lagi. Syafi'i dah lagi. Azkar dah tak? Arfan dah tak? Bismillahirrahmanirrahim. Au kana fi hammamin au nahwi zalika minal umuri allati la yu'athiru as-salama alaihi fiha. Dan pula masalah makruh kita wisalah, yakni ada ia seorang itu, seorang yang kita nak wisalah
fi hammamin, duduk di dalam bilik mandi air panah. Orang panggil bilik mandi air panah, au nahwi zalika, ataupun seumpamanya. Farid dia nyata dah. Gapo nahwi zalika minal umuril lati, daripada segala perkara-perkara allati la yu'athiru, yang tidak memberi kesan lah ia. Tak ada kesan, tak berhasil. Assalamu alaihi, di atas saleh, tak berkesan saleh, alaihi, ke atasnya, ke atas seorang, fiha ay fil umuril lati la yu'athir. Pada urusan-urusan macam ni, kalau kita saleh pun tak berkesan. Makna kata kalau seorang tak jawab saleh pun tak berdosa. Wa min zalika, dan setengah daripada dimakan itu ay mazukir. Gapo mazukir? Mimma yukrahu fi hassalam, daripada kelakuan makruh kita wisale. Mana wi? Idza kana, apabila adalah ia seorang yakulu, duk makan. Seorang ni duk makan. Makan dah orang kan makan. Dia duk makan. Lagi pula wal luqmatu, dan bermula suatan tu, padahal suatan tu fi famihi, ke dalam mulutnya, mulut bagi seorang. Jadi dia tu duk makan, tiba-tiba dia ada suat masuk dalam mulut. Kita pergi wisalah, Assalamualaikum. Maka kalau kuat kita wisalah seorang duk makan, keadaan suatan ada dalam mulut, ni makruh ke ataupun sunat? Jawab kata makruh kita wisalah. Bermakna kata seorang duk makan, kalau dia tak jawab salam pun tak berdosa bagi dia. Sebab makruh sebab salam ketika ni dikata makruh. Seorang duk makan pada suap demo, Assalamualaikum. Dia duk makan, tiba-tiba makan ni duduk dalam mulut, maka tika ni tak wajib jawab salam. Lepas tu jawi salam tika tu makruh. Fa iza sallama alaihi, maka apabila wisalam ia al-musallim, domi tak molek, seorang al-musallim alaihi, ke atasnya, ke atas al-musallami alaih, di atas seorang yang diwisalah. Ya wisalah fi hazihil ahwali, pada ini segala kelakuan. Mana kelakuan? Yakni ketika seorang duk sibuk nak masuk jamai, berasa nak kecing bertolak-tolak, nak kecing sangat, berasa nak kecing, ataupun seorang tu duk jimuk, ataupun seorang tu duk tidur, ataupun seorang tu duk mengatur, ataupun seorang duk semaya. Maka kelakuan semua ni, kalau seorang tu wisalah, lam yastahiqqa, nascaya tidak berhaklah ia al-musallamu alaih, orang yang kena wisalah ni, jawaban, tak ada kena jawab weh. Kalau dia tak jawab pun tak berdosa. Seperti seorang tu duk apa, nak masuk jamai, duk sibuk dengan air kecing dia, bertolak-tolak kecingnya, bertolak-tolak beraknya, ataupun tengah duk jimuk, maka tak sunat dia jawab salam, tak berhak dia jawab salam. Kalau dia mau wisalah dia, tak wajib dia jawab. Kalau tak jawab pun tak berdosa. Amma iza kana, adapun apabila ada ia al-musallamu alaih, seorang yang diwisalah ni, alal akli, di atas makan, dia duk makan. Tapi duk makan ni walaisa luqmatu, tetapi tidak adalah apa suatan tu fi famihi, ke dalam mulutnya. Dia tu duk makan seorang ni, tapi mulut nasi tu tak ada duk dalam mulut lah, ataupun lauk tak ada dalam mulut lah, ataupun ulai tak ada dalam mulut lah. Apa tu? Fa iza sallama alai, maka apabila masalah kita kata, dia duk makan tapi suatan tidak ada dalam mulut, fala ba'sa, maka tidak mengapa, tak ada mengapa, haruslah bisalam, ai biraddis salam. Nun wisalah tu boleh, fala ba'sa, maka tidak mengapa bisalam, dengan memberi salam. Wa yajibul jawab, dan wajiblah seorang tu kena jawab salam. Jawab salam tak ada apa lah tika ni. Tu kalau dia makan tapi suatan tu tak ada dalam mulut. Kalau suatan ada dalam mulut, tika ni tak wajib jawab. Wa kadzalika, dan seperti dimainkan itu, ai ka apa kauni aklihi wa laisa luqmatu fi fami, tak situ domi. Wa kaza ai kauni aklihi wa laisa luqmatu fi famihi, seperti keadaan seorang duk makan padahal suatan tidak ada dalam mulutnya. Wa kadzalika ai kauni aklihi wa laisa luqmatu fi famihi, mana seorang tu duk makan tapi makan ni tak ada duk dalam mulut dia tu. Fi halil mubaya'ah, seumpama pada ketika seorang saat ni tu duk mubaya'ah. Wasairil muamalah, dan sekalian daripada segala pergaulan perniagaan, yusallamu, diberi salam akan al-musallamu alaih, wa yajibu, dan wajib jawab ya al-musallamu alaih, al-jawaba, akan jawab masalah seorang ni dia duk berniaga. Duk berniaga lah kedai lah, duk jual barang,
jual kain kerubung, jual kain baju, lepas tu dia mau masuk wisalat. Assalamualaikum. Maka orang wisalat tu makruh ke sunat? Jawab kata sunat. Tak ada apa wisalat ketika tu. Lepas tu orang duk jual, orang duk buat menegot. Apabila dia mau wisalat dia, maka sunat ke wajib? Maka wajib dia kena jawab seumpama seorang duk makan tapi masalah suatu tidak ada dalam mulut. Makna kata apabila dia mau wisalat, maka wajiblah dia tu jawab salam. Nah, wa amma salam fi hali khutbatil jum'ah faqala ashabuna yukrahu. Sekat tu dulu. Kami kata wallahu alam.